berat aja nak ngaji, berat aja nak selawat, berat aja nak baca Quran, berat aja nak wirid, berat aja rasa nak zikir. Itu dia. Kalau rasa berat aja untuk mengamalkan wazifah ini, artinya cara yang dianjurkan dalam ini ada dianjur ni wazifah dalam kitab ini ada lah cara-cara yang suruh kita buat kebajikan. Tapi berat aja. Ya ni segan dirimu itu. Segan je rasa. Nak ngaji segan, malas je rasanya. Nak baca Quran segan. Lagi nak sembahyang pun segan. Malas aja nak sembahyang. Kalau datang pun masbuk aja. Asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk. Lepas tu dia pula dulu balik. Ada orang kopi itu. Kali lagi, ada ke tak orang kopi itu? Bila semayang dia lah datangnya, bila balik dia dulu balik. Kalau kopi itulah kamu. Apa dah? Malas je nak beribadatkan tu. Yang tersebut di dalam kitab ini. Dalam kitab ini kalau kita ikut betul-betul, daripada bangun pagi sampai kita tidur balik, semuanya tiap-tiap saat diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lara aja, tak ada. Ibadah aja. Sampai ada zikir, wirid, menuntut ilmu, sembahyang dan sebagainya. Yang dalam kitab ini. Kan mula dulu dah tu, macam mana nak ada cara ibadah, macam mana nak mamam ada caranya, apa saja semua ada cara. Bangkit aja dari tidur, apa bacaannya, apa doanya, apa nak dibuat, sampai kita tidur balik ada belaka. Tapi malas aja. Berat ia akan mengamalkan akan segala wazifah ini, yakni segan dirimu itu pada mengamalkan ibadah yang tersebut dalam kitab ini. Dan mungkar ia, apa arti mungkar? Kufur ia, bantah ia, tak nak ikut. Mungkar ia akan fan ini. Fan ni artinya apa? Bahagian ini. Bukannya fanfare, fan ni artinya bahagian ini. Bahagian ibadah ni atau pelajaran ini. Ya, ini akan fan daripada ilmu tasawuf. Tak nak aja ngaji tasawuf, cerita hati aja. Orang tak membangun, orang tak bertransformasi, dia cerita hati. Mesti hati ikhlas, mesti hati redha, mesti hati tunduk dan patuh kepada Allah. Bila kita nak majunya, asyik ingatkan suruh kita redha aja. Malas aja dia. Iaitu ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni ilmu memelihara hati. Yang tersebut dalam kitab ini. Banyak dah ilmu tasawuf dalam sebarang kitab ini. Jangan riak, jangan ujub, jangan takabur, jangan hasad dengki. Ada tak? Jangan gila dunia. Hendaklah kamu sabar, hendaklah kamu redha, hendaklah kamu ingat mati, hendaklah macam-macam. Malas aja nak baca tasawuf. Tak ada cerita lain, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Orang nak hidup lagi. Orang nak lama-lama. Itu yang makan ubat hari-hari tu. Jangan matilah tu. Beria benar makan apa? Makan kopi jantan dah. Lagi apa? Tapi tak ada makan ubat ke ni? Apa makannya? Apa? Pamoga lah. Lagi? Apa? Linggam. Bikem. Likem. Di herb. Oh, di herbs. Di herbs. Smart herbs. Macam-macam lah. Artinya tak nak mati lah tu. Dia cerita nak mati aja. Orang nak hidup, nak transformasi, nak membangun. Dia akan berim aja. Dapat berim baru sonok. Lain daripada berim dia tak sonok. Kalau lah kau itu, there must be something wrong inside you. Tak benar dengan tasawuf. Dan berkata dirimu itu di dalam hatimu. Apa katanya? Manakala memberi manfaat akan dikau ilmu ini pada perhimpunan ulama, dan manakala mendahulukan akan ilmu yang dikau atasnya orang yang sesama dan orang yang seumpama, dan betapa mengangkatkan akan martabatmu dan ketinggianmu pada majlis raja-raja dan majlis segala wazir yang besar-besar,
Dia sama ulama tak nak. Sama-sama ulama dia tak nak. Sama-sama ustaz-ustaz tak nak. Sama-sama ustazah tak nak. Dia hendak bersama dengan raja-raja, bersama dengan orang-orang besar, bersama dengan wakil rakyat, baru dia seronok. Supaya menyampaikan akan dikau kepada pemberian mereka itu. Apa tujuannya? Nak projek. Nak apa? Nak hadiah daripada raja-raja. Kawan-kawannya nak megah, nak ngabar pada orang. Tengok itu geng aku itu katanya. Bila jumpa orang besar tu dia nerakam. Cium tangan pula tu. Nerakam cium tangan orang tu. Menunjukkan dia mesra benar dengan orang tu. Baik benar dengan orang tu. Itu kawan saya lah tu katanya. Kalau orang itu ada lah yang tak kenal ya. Supaya menyampaikan akan dikau kepada pemberian mereka itu dan kepada kemurahan mereka itu, dan supaya menyampaikan akan jadi memerintahkan segala wakaf. Dapat dia diperuntukkan segala wakaf-wakaf tu, dibagi dia apa? Dibagi dia memelihara atau bagi dia mentadbir wakaf-wakaf itu. Wakaf macam-macam lah, tanah wakaf lah, rumah-rumah wakaf lah, bangunan-bangunan yang diwakaf lah. Itu dia carinya. Kerana dia baik dengan orang besar-besar tu, dapatlah dia mentadbir benda itu. Kalau itulah ada yang tak kena tu. Supaya jadi ataupun supaya jadi qadi, supaya jadi apa? Hakim. Qadi itu hakim lah. Supaya dia dilantik menjadi qadi, dilantik menjadi imam, dilantik menjadi pengurusi masjid, dilantik menjadi pengurusi surau. Dilantik menjadi jawatan kuasa itu, jawatan kuasa ini. Kalau itulah niatnya, itulah cita-citanya, maka ketahui olehmu bahawasanya adalah syaitan itu telah menyesatkan akan dikau. Orang macam ini apa dia? Yang telah dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu. Syaitan sudah menyesatkan kita. Jadi kita cek balik hati kita ni. Gembira benar ke kita ni berdampingan dengan orang besar-besar? Gembira benar ke kita ni dapat pengaruh yang hebat? Gembira benar ke kita ni dapat hadiah daripada orang-orang yang berkuasa? Gembira benar ke kita ni apabila dapat mentadbir sesuatu wakaf, tanah wakaf ke apa-apalah, rumah wakaf ke? Gembira benar ke tak? Kalau gembira benar, artinya kita itu telah tertipu oleh syaitan. Tapi kalau dia dapat, tidak tak ada dia jolok-jolok, tak ada diusahakan untuk mendapat itu tak ngapa. Itu memang amanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dia lobby-lobby untuk mendapatnya. Dapat je. Dia tak nak pun dia bagi juga. Itu tak ngapa. Ini saja melobi. Bila jumpa orang besar tu, sebelum keluar mutaka, dia pergi berambat, muka ke pintu mutaka tu. Salam cium tangan pula tu. Beria benar peluk pula lepas tu. Itu ngabar pula orang. Itu kawan saya lah tu. Itu tambah saya ustaz ni. Itu murid saya lah tu. Macam-macam. Supaya dapat apa? Dapat peluang-peluang yang hebat-hebat. Dapat ngajar di tempat-tempat yang teror-teror. Jadi artinya kita itu dah ditipu oleh syaitan. Tapi kalau tidak ada lobby-melobi, terus dapat aja, ya itu tak apa. Tak salah ya. Bukan salah. Yang salah ni melobi-lobi. Itu yang salah tu. Tujuannya memang ke situ. Tapi kalau memang rezeki dia, Allah dah tetapkan, itu tak adalah salah ya. Kerana berdamping dengan raja ni bukan berdamping raja salah tak. Berdamping dengan raja untuk mendapatkan projek, itu yang salah. Berdamping dengan orang besar untuk mendapatkan sesuatu projek, itu yang salah. Tujuannya projek, bukan tujuannya dapat kemesraan dah. Itu yang salah besar tu. Supaya jadi qadi. Ini jadi qadi. Dan kiaskanlah yang lain selain berqadi, apa lagi? Maka ketahui olehmu bahawasanya adalah syaitan itu telah menyesatkan akan dikau dan melupakan dia akan negeri akhirat. Sedangkan kita banyak mana pun projek kita dapat, banyak mana pun pangkat yang kita dapat, banyak mana pun harta yang kita dapat, akhirnya kita akan kembali kepada akhirat. Akhirnya kita akan balik kampung. Kerana kita ni warga negara apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni warga negara apa?
warga negara akhirat. Ya. Siapa bukan warga negara akhirat, angkat tangan. Jadi orang yang macam ni dia lupakan akhirat. Itu sebabnya dia dah tak lalu pun, dah terleer pun, masih lagi ada projek dia, projek pembangunannya. Ada je nak besarkan rumah lah, apa macam-macam ni, ya. Kerana dia lupa dia akan pergi ke akhirat. Yang iaitu tempat yang engkau kembali kepadanya. Semua orang akan balik ke akhirat, ya. Siapa tak balik angkat tangan? Semua orang akan balik ke akhirat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah dalam Quran. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Allah tahu kita ni kalau boleh janganlah mati. Itu yang peraya benda makan makjun pak tani lah, makjun tupai jantan lah, makjun gajah mengamuk lah tu. Jangan mati lah tu. Tapi maut itu akan bertemu dengan kita. Yang muda-muda tu janganlah seronok benar. Bukan tentu muda tu tak mati. Dan orang tua ni bukan tentu orang tua dulu mati. Kerana mati tu dia bukan ada rukun, tak ada. Tua pun tak tentu dia mati dulu, berpenyakit pun tak tentu dia mati dulu. Bila time dia nak mati, dia akan mati. Orang yang dipengaruhi oleh syaitan, dia lupa bahawa dia akan mati. Itu yang umur 73 tu berjoget lagi. Tahu? Tahu ke orang umur 73? Ya Allah, dia tak kenal orang umur 73. Tahu siapa? Yang bercakap ni lah. Udah 73 umurnya, berjoget lagi. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan, bingung ke Cerodi. Dari Melaka pergi ke Pahang, apa dia cekis singgah ke Johor perginya. Punyalah jauh musimnya. Dia lalu ikut Mersing. Ikut Mersing apa pula pergi buat ke Mersing? Dia nak pergi ke Pahang. Apa buat pergi ke Mersing? Itu dah. Dia pergi ke Pahang ikut Bahau lah. Dekat sikit kan. Yang ini dah ke Johor apa cekis. Punyalah bingung. Ni dia tak ingat mati tu. Bahawa syaitan itu telah menyesatkan akan dikau dan melupakan dia akan negeri akhirat, yang iaitu tempat engkau kembali padanya, dan dialah tempat kediamanmu. Di akhiratlah tempat kita. Sudah nunggu je mahligai kita di atas bukit sana tu. Kita di sini, mana mahligai kita? Ni atas bukit. Simpang ke Bandar Baru, tahu? Simpang ke Taman Sosial tu. Itu. Ya, insya-Allah lah. Tapi tak tahu pula. Bukan tentu tu ya. InsyaAllah situlah. Tapi kalau Allah nak kata tempat lain lah. Kami sikit lagi tu nak terbang. Hari Ahad tu nak terbang. Jangan-jangan di laut, apa nama? Laut Jawa je situ tempatnya. Mana tentu je. Itu ada seorang lagi yang nak pergi sekali tu. Bukan tentu di Taman Sosial tu. Kadang-kadang entah laut mana, dalam perut ikan mana tahu kan ya. Jadi itu dia. Ya, kalau takut pun berlaku juga kalau dia nak berlaku, kerana itu hak Allah Taala, bukan hak kita ya. Jadi tempat engkau kembali kepadanya, dan ialah tempat kediamanmu, dan ialah negerimu yang kekal. Di sana esok kekal abadi selama-lamanya. Maka tuntut oleh kamu akan syaitan, yang iaitu seumpama supaya ia mengajar akan dikau ilmu dan amal yang lain, daripada fan ilmu tasawuf. Syaitan tu menuntut kita supaya kita mengamalkan ilmu yang lain-lain. Ilmu berniaga suruhnya, ilmu apa, menyanyi suruhnya, ilmu menari suruhnya, ilmu ngumpat disuruhnya. Siapa nyuruh tu? Syaitan lah. Tak usah belajar tasawuf kena. Kamu belajar apa? Nari lagi bagus. Esok kamu jadi penyanyi apa, penari terkenal kita. Dan sebagainya. Itu syaitan yang nyuruh tu. Ya. Dan amal daripada yang lain, daripada fan ilmu tasawuf. Jangan belajar tasawuf. Jadi orang belajar tasawuf ni terkongkong benar katanya ya. Semua tak boleh. Takabur tak boleh, riak tak boleh, ujub tak boleh. Dia suruh bertaubat je, tawaduk aja nak tasawuf ni ya. Itu yang marah di syaitan tu. Ya. Iaitu ilmu yang kau sangka bahawa ia menyampaikan akan dikau kepada sesuatu yang kau kehendaki akan dia.
Kita ingat ilmu yang lain tu boleh sampai kepada benda yang kita nak. Ilmu tasawuf takkan sampai. Bila nak majunya, kalau kamu kira nak tawaduk aja, nak redha aja, nak sabar aja, bila nak majunya katanya. Ya. Jadi kalau tak nak maju, kenalah letak ke tepi sikit syariat tu. Riba tu kenalah kenalah sertai dia. Walaupun kita tahu benda tu berdosa, tak ngapa, Tuhan pengampun, kata dia setan. Itu yang ramai orang melibatkan diri dengan riba tu. Sedangkan Allah halal ke haramkan riba. Allah dah haramkan riba. Tapi berapa ramai orang yang terlibat dengan riba. Beli barang riba sesaja. Ya. Dia rasa tak ada apa-apa. Allah pengampun, Allah penyayang, Allah pengasih. Ini orang yang tertipu. Ya. Kerana siapa yang nipunya? Syaitan dan iblis. Ya. Iaitu ilmu yang kau sangka bahawa ia menyampaikan akan dikau kepada sesuatu yang kau kehendaki akan dia daripada kebesaran dan kemegahan. Kalau kamu jadi kalau kamu jadi pemimpin, pimpinlah elok-elok supaya surau ni jadi bagus, orang biar puji surau ni, puji pemimpinnya dan sebagainya. Untuk dapat pujian aja. Begitu juga kamu ngajar ni. Saya ngajar ni. Apa kata setan? Kamu ngajar tu ngajarlah betul-betul. Gunakan perkataan fenomena. Yo tengangnya dan menengoknya. Gunakanlah perkataan manifestasi. Gunakanlah perkataan apa? Conflagration. Gunakanlah perkataan apa lagi? Apa lagi? Transformasi, paradigma. Ya. Supaya Haji Repin tengangnya nengoknya. Apa cakap ustaz ni nah? Dia pun seronok tengok orang tengangnya tu. So, siapa ngasutnya tu? Setan lah. Ya? Begitu juga kalau dia jadi imam. Janganlah baca inna ataina, mana ada standard. Gitu. Waktu maghrib pun baca Yasin wal Quranil Hakim. Barulah tengangnya orang tengoknya. Ya. Kalau ada lah itu detik-detik dalam hati, itu artinya dia sudah dipengaruhi oleh syaitan. Bukan suruh baca inna ataina aja. Bacalah yang panjang-panjang tu, tapi jaga hati tu. Buat semata-mata kerana Allah. Kalau suaranya sedap, baca dengan suara yang paling sedap, yang paling merdu. Tapi jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada takabur dalamnya. Ya. Syaitan tu. Tak usahlah kamu baca panjang-panjang, kan kata kamu riak kan. Takut riak apa dia? Kita dah baca riak dia. Takut riak apa dia? Riak lah. Takut riak adalah riak. Jadi buat yang terbaik, tapi jaga hati itu. Biar semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ingat ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Surah apa? Al-Bayyinah. Tahu ke Al-Bayyinah? Surah Lam Yakunin. Tahu Lam Yakunin? Ingat ayat itu sentiasa. Kalau ada lah lintasan-lintasan nak nyuruh kita riak, ujub, takabur dan sebagainya, ingat balik ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kalau tidak dia jadi riak. Riak itu syirik kecil, syirik yang kecil. Berdosa-dosanya besar, syiriknya kecil. Mana dia? Daripada kebesaran dan kemegahan yang terdulu atas orang yang sama-sama dan barang sebagainya. Kemudian maka ketahui olehmu bahawasanya sekali-kali tiada memilih bagimu oleh raja-raja pada tempat itu, tempatmu itu, terlebih lagi pada dusunmu. Pada dusunmu. Dosamu tu, bukan dosatmu tu. Dan takrim, kemudian kemuliaan. Dan takrim, kemudian maka luput akan dikau dengan dia negeri akhirat, iaitu tempat kerajaan yang muqim. Muqim tu artinya tempat. Muqim tu artinya dia tidak bukan musafir lah, dia tetap. Itu namanya muqim. Yang muqim apa? Akhirat lah. Kubur tu bukan berubah-ubah pun, tang situ lah kubur tu. Itu tempat yang muqim. Jadi kalau kita ni riak, ujub, takabur, jadi kita lambat laun pergi juga ke kubur. Di kubur kita akan ditanya, akan disoal, akan dihitung segala perkara yang kita lakukan dalam dunia ni. Kalau kita dalam dunia ni takabur, esok ada pertanyaan tak?
Ada, ya. Everything will be accounted for. Ada penilaian besok di akhirat. Semayang kita Allah nilai, puasa kita Allah nilai, saya ngajar ni Allah nilai, tuan-tuan puan-puan ngaji ni pun Allah nilai. Semua ada penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kerana kemegahan, esok dapatlah. Pergi kamu minta pahala kepada orang yang kamu nak tunjuk-tunjuk ke tu. Apa nak dibaginya? Pergi minta pahala kepada mereka yang kamu nak action dulu. Yang tunjuk-tunjuk kamu untuk pandai tu. Apa nak dibaginya? Dia pun teruk. Itu di akhirat betul ya. Terlebih lagi daripada dosamu, bukan dosamu tu ya. Dan takrim tu kemegahan. Kemudian maka luput akan dikau dengan dia di negeri akhirat, iaitu tempat kerajaan yang mukim, kerajaan yang tetap, tak berubah-ubah ya. Di akhirat itu ada kepilihan raya. Boleh ke nukar kerajaan di akhirat tu? Siapa pemerintahnya? Di akhirat siapa pemerintahnya? Allah Ta'ala. Boleh ke kita buat demonstrasi tandakan Allah? Boleh? Tak boleh di dunia ni boleh, tapi di akhirat tak boleh. Allah saja. Itu sebab bila kita mati Allah tanya mayat-mayat tu. Semua sekali Allah tanya mayat. Mayat Abraham Lincoln ditanya, George Washington ditanya, Napoleon Bonaparte ditanya, ya, Hitler ditanya, Maharaja Hirohito ditanya, lagi Tengku Abdul Rahman ditanya lagi. Tak tahu lagi siapa? Mana yang ada kerajaan semua akan ditanya tu. Ya, Firaun ditanya, Namrud ditanya, siapa saja yang menjadi pemerintah akan ditanya. Apa tanya Tuhan? Limanil mulkul yaum, kata Allah. Hari ini siapa yang berkuasa? Tanyanya Hitler, ditanyanya Abraham Lincoln, ditanyanya segala pemimpin-pemimpin, Napoleon Bonaparte dulu. Dan sekarang ni pun ditanyanya Najib, ditanyanya Zahid Hamidi, ditanyanya siapa lagi yang berkuasa sekarang ni? Siapa? Masjid? Najib dah kabar dah. Ditanya, siapa yang berkuasa? Diam semua. Orang dalam kubur bila nak jawabnya? Dia dah jadi mayat. Tak boleh cakap. Allah jawab sendiri. Apa jawab Allah? Lillahil wahidil qahar. Bagi Allah lah yang berkuasa. Yang esa lagi, yang amat apa? Qahar sebutnya. Yang amat berkuasa. Qahar tu berarti berkuasa Lillahil waqidil qahar. Tempat kerajaan yang mukim dan juga nikmat yang daim. Apa itu daim? Bukan daim Zainuddin. Daim tu artinya apa? Berkekalan. Nikmatnya berkekalan. Di mana nikmat berkekalan? Di dalam syurga. Kekal nikmatnya. Dalam dunia ni mana kekal nikmat? Malam ni kita makan benda sedap. Ya, katalah apa benda sedap benar. Di mana nikmatnya? Hanya di kerongkong aja. Bila dia kita telan, udah tak ada nikmat dah, udah tak sedap lagi. Dia ke bawah lagi, udah tak sedap dah. Ke bawah lagi tak sedap. Ke bawah lagi tak sedap. Ke bawah lagi tak sedap. Pagi esok kena pergi tempat yang paling busuk. Itu nikmat dunia ni. Tapi di akhirat lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Syarat masuk syurga lah. Bukan tekak je rasa sedap. Semua anggota tu, badan tu, kuku pun sedap, rambut pun rasa sedap, kaki pun rasa sedap, semua sedap belaka. Itu kalau di syurga. Tapi paling hebat nikmat syurga apa? Kuis perdana malam ni. Paling hebat nikmat syurga apa? Makan sate. Apa? Melihat wajah Allah. Itu yang paling hebat. Okey. Itu kena nikmat yang daim di dalam syurga. Itu syurga tu bukan syirik tu. Kalau salah baca syirik jadinya. Iaitu tempat menghampirkan diri kepada Tuhan kita Rabbul Alamin. Iaitu tempat apa dah? I'lam. Iaitu tempat yang paling daim, tempat yang kekal. I'lam ayyuhat talib lidaril akhirah al-mu'ridu 'anid daril faniyah anni qad zakartu fi hadzal kitabi ba'dal masail al-amaliyati wal ad'iyatin nafi'ati
mukhalifan lima a'tamada alaihi ba'dul fuqaha'i fa'tamidhu wa'mal ma fihi wa la tukhalifhu fa inni tabi'un wa muqallidun fihi li akbaril fuqaha'i wa imamihimul imami hujjatil islami al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa huwa jami'un lil fiqhi wat tasawufi. Ini suatu tatimmah. Apa arti tatimmah? Penutup, kata-kata akhir, tatimmah. Ketahui olehmu, hai saudara kami, bukan kamu tu ya, hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yang berpaling daripada negeri yang fana. Fana tu apa? Apa arti fana? Negeri yang binasa. Di dunia ni negerinya apa? Binasa, tak kekal. Muda kekal ke mudanya? Cantik kekal ke cantiknya? Kuat kekal ke kuatnya? Kaya kekal ke kayanya? Apa pun tak kekal. Itu fana nama, negeri yang fana. Kalau dia mati, tinggal kayanya, tinggal pangkatnya, tinggal apa lagi? Tinggal cantiknya, tinggal apa lagi? Bos jaketnya, tinggal Mercedesnya, tinggal apa lagi? Tinggal bangalonya, habis semua tinggal. Dapat bangalonya lain. Apa bangalonya? Apa bangalonya? Berapa sukatan bangalonya? 7 kaki kali 3 kaki. Itulah sukatan bangalonya. Ya, bos jaketnya tinggal, ganti dengan apa? Dengan kain pembalut. Apanya berapa lapis? 3 lapis atau 5 lapis. Itulah. Tinggal Mercedesnya, naik pula naik apa? Naik apa? Naik van yang dibawa oleh Haji Hashim tu. Kenal? Bukan Haji Hashim ni, Haji Hashim Mentos. Naiklah van itu. Tinggal belakang-belakangnya. Lagi apa? Tinggal dusunnya, tinggal dusun royanya, tinggal dusun dukungnya, habis tinggal belakang. Itu yang kekal. Yang lain tu semua fan. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Baik, ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yang berpaling daripada negeri yang fana, negeri yang binasa ni, bahawasanya telah aku sebutkan dalam kitab ini akan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa. Banyak doa ni. Ada tak doa kita belajar? Ya Allah, ngambil uduk aja berapa doa kita belajar dalam kitab ni. Basuh muka ada doanya tak? Basuh tangan ada doanya tak? Sapu kepala ada doa tak? Ada buat ke tak ada ni? Sekali lagi nak tanya, ada buat ke tak ada ni doa-doa dan ketika mengambil uduk? Nak masuk tanda ada tak doanya? Nak keluar tanda ada tak doanya? Nak masuk masjid ada tak doanya? Banyak macam-macam doanya dia ajar dalam kitab ini. Jadi kalau kita amalkan kitab ini, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan dan daripada beberapa doa yang bermanfaat, padahal menyalahi ia bagi barang yang diiktimatkan atasnya. Dia buat yang lain, yang ditetapkan lain, dia buat lain. Oleh setengah fuqaha, maka pegang olehmu akan yang di dalam kitab ini. Kadang-kadang ada juga amalan yang ada dalam kitab ini dipertikaikan oleh ahli-ahli fiqh yang lain. Sebagai contoh, kita ngambil uduk. Ada tak dalam kitab ini ngambil uduk lepas itu sapu tengkuk? Ada tak? Dia tak baca kitab ni. When was the last time you open this kitab? How many years ago? Itu sebab tak tahu. Padahal ada tak dalam kitab ni lepas sapu kepala, apa buat? Sapu tengkuk. Masa sapu tengkuk tu ada doanya. Apa doanya? Ya Allah, lepaskanlah aku daripada belenggu di akhirat. Cuba baca bab qada hajat. Buka balik. Itu yang ada kitab tu. When was the last time you open this kitab? Orang yang tak ada kitab lagilah. 2004 mulai ngaji tu. Ini 2000 berapa? Berapa tahun dah? 11 tahun dah.
Patutnya hari-hari dibaca. Bila hari-hari dibaca, barulah kita tahu, ya. Barulah kita ingat. Barulah boleh kita laksanakan. Ya. Itu dia. Jadi kadang-kadang dia berlawanan dengan pendapat ahli-ahli fiqh yang lain. Ada ahli fiqh mengatakan makruh sapu tengkuk tu. Tapi Imam Ghazali kata sapu tengkuk sunat. Jadi kita nak ikut yang mana? Nak ikut Imam Ghazali ke nak ikut ulama-ulama fiqh yang mempertikaikan pendapat Imam Al-Ghazali. Tapi kata pengarang kitab ni ikut pendapat siapa? Ikut pendapat Imam Al-Ghazali. Ya, ikut pendapat Imam Al-Ghazali. Kerana Imam Ghazali itu bukan sebarangan ulama. Dia dipanggil Hujjatul Islam, lawyer Islam. Jadi kena ikut itu. Apa yang ditulis dalam kitab ini ikutlah. Insya-Allah akan selamat. Akan dapat kita beribadah kepada Allah zahir dan batin. Ya. Maka pegang olehmu akan yang di dalam kitab ini dan amalkan olehmu akan barang yang di dalamnya itu. Amalkan. Dan jangan engkau menyalahi akan dia. Jangan ikut pendapat-pendapat orang yang menentang, orang yang tak setuju dengan pendapat pengarang kitab ini. Ya. Jangan engkau menyalahi akan dia. Maka kerana bahawa aku mengikut dan taklid pada masalah ini. Bagi yang sebesar-besar fuqaha. Siapa yang besar-besar fuqaha? Fuqaha itu artinya ahli fiqh. Siapa yang paling hebat ahli fiqhnya? Imam Al-Ghazali. Siapa lebih alim? Imam Ghazali ke ustaz yang ada sekarang ni? Ya. Kita kena tahulah Imam Ghazali itu siapa banding dengan ustaz yang ada sekarang ni macam mana? Yang mempertikaikan. Sekarang ni banyak orang mempertikaikan pendapat Imam Ghazali, ya. Hadis-hadis dengan hadis palsu lah, hadis tu tak adil lah, macam-macam. Dipertikaikan manusia. Apa saja yang difatwakan oleh Imam Ghazali. Tapi kata pengarang ni, pegang. Ya. Sebesar-besar fuqaha ahli fiqh yang paling besar martabatnya ialah Imam Ghazali, iaitu Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan iaitu menghimpunkan bagi faqih. Faqih itu artinya ahli fiqh. Kalau seorang namanya faqih, kalau ramai fuqaha. Dan tasawuf, dia ada sekali fiqh dan tasawuf sekali. Itu sebab dia bukan ajar kita ngambil wuduk aja. Dia ajar kita implikasi ngambil wuduk tu macam mana, rahsia-rahsia mengambil wuduk tu apa. Dia bukan ajar kita pergi naik haji aja, tak. Dia ajar kita asrar, artinya rahsia-rahsia orang naik haji. Di samping buat yang fiqh, dia ajarnya juga tasawufnya. Apa rahsia ngambil wuduk, apa rahsia semayang, apa rahsia semayang duha, apa rahsia semayang istikharah. Ada tak belajar ni dulu? Ya Allah. Ada tak belajar dulu? Udah ada, dah kita baca dulu. Itu rahsia-rahsianya. Ya. Tak adalah kita cincai aja beribadat. Ini dah cincai aja dan bangkit-bangkit, tak dan bangkit, tak bangkit. Itu yang selalu aja, ya. Orang belum bangkit, dia dah bangkit. Salam aja bah, salam aja bah, salam aja bah. Tahu ke bah? Tahu ke bah? Naik bah? Apa tu bah? Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Getik benar ke nyebut nama Allah? Saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan malam ni, lantak lah ini last ni. Esok tu khabar, saya datang lagi ustaz, tenang betul. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, getik benar ke nyebut nama Allah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Getik benar ke? Atau ngapa lepas salam bah aja ngapa? Apa salahnya tunggu sampai imam berdoa? Udahlah datang lambat, balik cepat pula. Datangnya dah lambat. Bila salam tengok dia juga. Esok salam dia juga. Masbuk saja hari-hari. Subuh masbuk, zuhur masbuk, asar masbuk, maghrib masbuk, isya masbuk. Udahlah masbuk, lepas salam terus tak mana pergi entah, dah hilang. Ada ke tak ada orang kopi tu? Sini tak ada lah, tempat lain. Di mana ada? Di Korea yang ada. Ya. Agaknya getik benar dia nyebut nama Allah, ya. Getik benar dia berzikir kot, ya. Sedangkan Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Apa artinya?
wahai orang-orang beriman, sebutlah kamu nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Itu dia. Minta maaf dia. Kena kasar sikit. Mudah-mudahan berubah. Kalau tak kasar entahlah itu yang dia minta nak dengar tu. Jom maghrib adil, lepas tu dah hilang. Mana pergi entah. Isyak datang balik. Pasal apa? Pasal tak nak dengar betul tu. Ngenek aku je ni. Nantak lah, marah-marah lah benda buat ni. Ini dia. Mana kena dah hilang. Iaitu menghimpunkan bagi faqih dan tasawuf. Fiqh dan tasawuf tu sekali Dan iaitu terlebih aula tempat kita taklid. Kalau nak ikut pun ikut. Taklid tu kita ikut. Ikut Imam Ghazali. Jangan ikut lain daripada Imam Ghazali pada segala amal kita, seperti kata Ustaz Al-Azam. Ustaz Al-Azam. Al-Azam tu yang paling besar. Ustaz tu besar. Ilmunya banyak. Siapa namanya? Said Abdullah Al-Idrus namanya. Ibnu Said Abi Bakri As-Sakaran, Ibnu Said Abdul Rahman As-Saqaf. As-Saqaf ke dalam Rumi Al-Saqaf tapi Jawi tak dengar As-Saqaf sebenarnya. Di dalam kitabnya Zahrul Masasim bagi Said Abdul Qadir Al-Idrus, apa kata dia? Wa alaika ya talibal qalwati bi taqlidi Al-Ghazali fi jami'i muamalatika wa'tamid syaikhan fi qalbika hayyan aw mayyitan allazi targhabu fi i'tiqadihi wa hubbihi wa ta'zimihi wa hurmatihi wa tabzalu fi hubbihi ardaka wa malaka. Artinya, maka lazimkan olehmu, hai orang yang menuntut halwat. Halwat tu apa? Berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Itu katanya halwat bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan penyanyi K-pop bukan. Tahu penyanyi K-pop? Korean pop. Bukan berdua-duaan dengan penyanyi K-pop. Berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Itu katanya halwat. Yakni orang yang menuntut halwat, tempat berbuat ibadat yang sunyi. Hanya mereka itu daripada dunia yang dengan taklid akan Imam Al-Ghazali. Kalau nak rajin beribadat, nak ikhlas beribadat, kena pegang nasihat daripada Imam Al-Ghazali. Baru dia mudah-mudahan jadi rajin, mudah-mudahan ikhlas mata-mata kerana Allah. Kerana Imam Al-Ghazali ini bukan saja ahli fiqh, dia juga ahli tasawuf. Nakkan ikhlas, kena ikut Imam Ghazali. Pada segala ilmunya dan ibadatmu, daripada segala ilmumu dan ibadatmu, dan pegang olehmu akan syekh, sama ada ia hidup atau mati. Dan pegang juga guru-guru yang ngajar kamu tu, sama ada dia hidup atau mati. Kalau dah mati pun pegang kata-kata dia. Tengah hidup ikut dia. Tengoklah pula gurunya macam mana. Kalau gurunya pakai seluar pendek, jangan ikut. Tengok gurunya macam mana, ulama yang macam mana ngajarnya. Pegang kepada ilmu tu, sama ada hidup atau mati. Yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia, yang kamu hormatkan dia, kamu muliakan dia, ikut dia tu. Dan ta'zim akan dia, membesarkan dia, dan hormat akan dia, dan engkau berikan kepada kasihmu akan dia, dan kemuliaanmu, dan hartamu, dan lagi pula katanya dalam kitab yang tersebut itu, wal yakun fi khalwatihi mustahdaran zikru bihi muthailan jisma nabiyahu mutawahamma surat al-Ghazali wa surat al-Syaikhihi fi lailatihi wa naharihi. Artinya, dan hendaklah ada ia di dalam khalwatnya itu, menghadirkan ia dengan hatinya, menyebut ia akan Tuhannya, dan diingatkan di dalam khayalnya. Dalam khayal diingatkan Allah aja. Bila aku nak berjumpa dengan Allah, bila aku akan dapat berjumpa dengan Allah, bila aku nak bertemu dengan Allah. Itu dalam khayalnya, ingatkan Allah aja. Yakni di dalam hatinya akan jisim nabinya. Dalam hayat tu ingatkan Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad tu Allah jadikan sebaik-baik manusia.
Tak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalan nas, sesempurna-sempurna manusia. Dan Allah suruh kita ikut dia. Ikut dia siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabinya ikut betul-betul. Dan khayalnya, yakni dalam hatinya akan jisim nabinya, dan mencita-cita ia akan dengan hatinya. Mencita-cita tu bukan mencit-cit dia, mencita-cita ia dengan hatinya. Rupa Imam Al-Ghazali, kalau boleh tengok keadaan, bayangkan rupa Imam Ghazali tu. Dan rupa syekhnya, rupa tok guru tu, tengok pada malamnya dan pada siangnya. Wabillahi taufiq wa kana al-faraghu min tarjamati hadzal kitabi fi Makkatal musharrafati fi yaumi salasai al-khamisi min syahril muharrami fi sanati alfi wa mi'atin wa snaini wa tis'ina min al-hijratin nabawiyati sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah selesai daripada menterjemahkan akan kitab ini. Kata pengarang ni dah habis dah, aku dah terjemahkan kitab ini. Ya. Bila? Di dalam negeri Mekah Al-Musharrafah. Dia mengarang kitab ni di mana? Di Mekah ni tau. Kitab ini di Mekah dikarang ni, tapi cakap Melayu lah. Cakap Arab yang di Mekah tu, yang ini di terjemahannya ya. Ya, di negeri Mekah Al-Musharrafah, kata yang mulia, pada hari Selasa yang kelima hari daripada bulan Muharram, 5 bulan Muharram, pada tahun 1192 tahun 1192. Ya, tahun hijrah tu ya. Daripada hijrah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamat. Apa itu tamat? Habislah kitab ni. Tamatlah pengajian kita. Kontrak kita pun tamat. Ya. Saya dah dah beli tiket lah tu, ya. Nak balik lah. Balik ke mana? Nak balik ke Bangladesh. Udah habis? Baik, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman minhul bidayatu wa ilaihin nihayatu wassalatu wassalaman alal hadi limaslakil hidayati wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal wilayati. Amma ba'd. Maka berkata fakir. Fakir ni siapa? Pengarang ni mengeluarkan diri dia fakir, apa pun tak ada, kata dia. Yang mentashihkan, yang mengarang kitab ini, namanya kitab ini Muhammad bin Muhammad Zain Al-Fatani, bukan Qatani tu, Al-Fatani. Dia ni orang apa? Orang petani. Al-Fatani. Razaqahullahu ta'ala wal ahbab salihil amani, amin. Dia orang, mudah-mudahan dia menjadi orang soleh. Yang bercita-cita nak jadi orang soleh, amin. Adalah kitab yang bernama Hidayatul Salikin fi Suluki Maslakal Muttaqini, bagi imam yang sangat sangat alim tu sebenarnya, bukan dia sangat alim, lagi arif, yang Rabbani, artinya sentiasa beribadah kepada Allah, yaitu Tuan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Namanya Abdul Samad. Dia orang mana? Orang Palembang. Falimbani. Rahimahullah ta'ala, agar dirahmat oleh Allah. Wa nafa'ana bihi, amin. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan baginya, amin. Dibahasakan dalam bahasa Melayu, bahasa kita, daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ada satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Kecil aja kitabnya. Ya. Tapi isinya lebih kurang sama dengan kitab ini juga. Jadi kalau baca kitab ini, tak payahlah baca Bidayatul Hidayah. Sama aja. Dia mengandungi adab-adab, doa-doa dan sebagainya. Yang bahasa Arabnya, dan menghimpunkan kepadanya dari beberapa kitab yang lain. Masalah-masalah yang lain itu dia cari pada kitab yang lain. Beberapa mutiara faedah dan adab yang menunjukkan tiap-tiap yang menjalani akan jalan akhirat.
Ada dia tunjukkan jalan akhirat tu ya. Itu sebab ada adab nak adab nak mamam, adab nak semayang, adab nak masuk masjid, ada tak? Ya. Ada semua dalam tu, ada adab tu ya. Itu mutiara faedah tu. Menunjukkan tiap-tiap yang menjalani akan jalan akhirat kepada maksudnya dan mencermerlangkan rahsia. Mencemerlangkan tu rahsia orang yang beramal dengan dia. Dia bagi tahu rahsia solat apa, rahsia wuduk macam mana, rahsia puasa macam mana, ya. Rahsia haji macam mana. Haji tak ada sini, puasa je, ya. Menjadikan cemerlang rahsia orang yang beramal dengan dia pada berbuat ibadat bagi ma'budnya, bagi menyembah dia. Ma'bud tu menyembahnya, dan adalah ia sangat nyata berkatnya. Kitab ini kitab yang berkat ni.